keadaan dia sangat haus, apa dia buat? Dia ambil kasut dia dan diisi air. Ni contoh je lah ni. Tapi ni cawan bukan kasut kan. Dia buka, ambil kasut dia, diisi air dalam kasut dia. Pada isi air dalam kasut dia, dia panggil anjing tu. Tak tahu dia panggil macam mana kan. Dia panggil nama ke saya tak pastilah. Dia ambil air tu, dia bagi pada anjing tu. Anjing tu pun datang. Anjing tu datang buat apa? Dia haus. Apa dia buat? Dia minum lah. Yang ni contoh minum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cuma yang minum tu bukan anjing lah. Macam mana? Maka bila anjing tu minum, tuan dan puan, satu benda yang kita selalu terlupa. Apa dia? Makhluk Allah yang bernama anjing tu, dia tak pernah berhenti zikir pada Allah. Yang berhenti zikir tu kita lah. Makhluk Allah yang bernama kucing yang tuan puan tengok dekat tepi jalan tu, dia tak pernah henti zikir pada Allah. Yang henti zikir tu kita lah. Maka bila anjing tersebut minum air tersebut daripada pelacur tadi, anjing ini berdoa kepada Allah. Subhanallah. Doa seekor anjing didengar oleh Allah. Allah redha dengan perempuan ini, dengan wanita ini. Allah ampunkan dosa-dosa dia. Allah pilih dia masuk dalam syurga hanya dengan satu kebaikan yang dia buat. Dan kebaikan itu yang paling ikhlas dalam hidupnya, namanya memberi minum kepada seekor anjing. Apa pelajaran dia bang? Dalam hidup kita ni, saya pesan pada diri saya, jangan pernah meremehkan walau sekecil apa pun benda baik. Tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah, jangan pernah meremehkan walau sekecil apa pun kebaikan yang kita buat dalam hidup kita. Sebab kita tak tahu barangkali kebaikan yang kita buat tadi, dia menarik rahmat dan kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan dan puan, jika kita lihat daripada Nabi SAW, Nabi semayang sampai bengkak-bengkak kaki, Nabi buat ibadah sebagai tanda Nabi syukur pada Allah. Maka saya berpandangan dan saya bagi cadangan tuan dan puan, dengan masa yang masih ada yang Allah bagi pada kita ni, marilah sama-sama kita mencari rahmat, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara meninggalkan bersungguh-sungguh semua perbuatan-perbuatan dosa yang masih ada dengan diri kita. Dalam satu hadis Nabi sebut, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Kata Nabi, syurga dia rindu kepada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah talil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shaimi fi syahri Ramadan. Golongan yang pertama Nabi sebut adalah golongan yang dalam hidup dia ada masa dengan Quran. Dia rajin baca Quran, dia suka kepada Quran. Orang yang begini, kata Nabi SAW, syurga rindu nak jumpa dengan dia. Kata sebahagian ulama, rindu dekat sini bermaksud syurga doa nak jumpa dengan dia. Itu yang pertama. Bunyi je macam klise, tapi bila dah habis Ramadan, bila dah habis, kita kadang-kadang kita terlepas pandang benda ni, urusan kita dengan Quran. Tu yang pertama. Yang kedua ni tuan dan puan, banyak orang gagal. Tahun 2023 ni tuan dan puan boleh menyaksikan kegagalan manusia dalam urusan yang kedua ni. Urusan yang kedua ni, kata Nabi SAW, wa hafizil lisan. 4 golongan yang dirindukan syurga. Yang pertama baca Quran, yang kedua menjaga perkataan. Itu bukan ayat Quran tau, hadis. Saja saya lagukan sekejap. Tuan dan puan, Nabi kata golongan kedua yang dirindukan syurga adalah golongan yang menjaga perkataan. Kita bang, banyak mana pun dosa kita, selagi mana dia adalah dosa peribadi, selagi mana dia adalah antara dosa kita dengan Allah, kita minta ampun dengan Allah, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, kita menangis-nangis minta ampun pada Allah. Allah sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Besar mana bang dosa kita?
Asalkan ia dosa kita dengan Allah, Allah ampun dosa kita. Tapi yang kedua ni, wa hafizil lisan, dan mereka yang menjaga perkataan, kata Nabi SAW. Tuan dan puan, zaman kita ni perkataan ni dia dah jadi dua. Satu dekat mulut, satu dekat jari jemari kita. Ada orang dia tak cakap banyak, tapi dia komen banyak. Yang dia komen tu, itulah perkataan dia pada akhir zaman ni. Ada orang dia cakap tak banyak, tapi dia komen banyak. Kadang-kadang dia terlupa benda yang dia komen tu mungkin betul, mungkin tak betul. Bila betul, settle. Bila tak betul, dia akan dipertanggungjawabkan. Betul, settle. Tapi kalau tak betul, dia akan dipertanggungjawabkan. Sebab tu tuan dan puan, wa hafizil lisan adalah benda yang sangat penting di akhir zaman ni. Ada dua dosa yang banyak membawa manusia ke dalam neraka. Yang pertama dosa pada mulut, yang kedua dosa pada kemaluan. Sebab tu tuan dan puan, bila kita berada di akhir zaman, berada di hujung-hujung dunia ni tuan dan puan, marilah sama-sama kita mencari rahmat dan kasihnya Allah, mencari redanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjaga bahasa kita, menjaga perkataan kita, dengan isteri kita, dengan anak kita, dengan jiran kita. Sebab apa tuan dan puan? Dosa pada mulut ni bila dia dah terlepas dan kita tak minta maaf, subhanallah. Sebab tu ada orang bila dia kembali jumpa dengan Allah, dia balik jumpa dengan Tuhan, Allah bagi pahala dekat dia. Masa Allah bagi pahala dekat dia, dia pun terkejut. Wahai Allah, wahai Tuhan, aku dulu dekat dunia, ibadah aku ni tak banyak sangat, dia kata. Wahai hamba-Ku, ini adalah pahala yang datang daripada orang-orang yang pernah mencerca kamu dekat dunia. Sebab tu tuan dan puan, bila kita diuji dengan benda-benda macam ni, sabar. Sabar. Sebab kesabaran yang ada dalam hidup kita pasti akan menjanjikan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba tuan-puan tengok botol air ni. Ni air mineral. Tadi saya minum, ni dah tak minum dah. Ni lain pula. Botol air mineral ni tuan dan puan, kalau kita pergi keluar, kita beli, biasanya orang jual harga dia RM1. Tapi jika tuan-puan buka botol air mineral ni, buang air dia, tuan-puan isi fresh orange, kita tak jual RM1 dah. Kita jual pada harga RM5. Tapi orang beli tak bang? Beli. Sebab orang tahu nilai dia. Tapi jika fresh orange tadi saya buang, saya masukkan madu lebah, kita tak jual RM5 dah. Kita jual RM50. Orang beli tak? Beli. Sebab orang tahu tu madu lebah. Tapi jika dibuang madu lebah ni, dimasukkan minyak wangi paling mahal, botol dia sama, harga dia boleh cecah ribu-ribu, mungkin berpuluh ribu. Botol sama tak? Sama. Tapi apa yang berbeza? Konten di dalam botol. Botol ini adalah tuan-tuan, botol ni adalah tuan-tuan, termasuk saya, yang akan membezakan kita satu hari nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan botol ini, tetapi konten di dalam botol ini. Konten di dalam botol ini yang ada nilai di sisi Allah, namanya adalah takwa. Takwa ni bang, takwa ni tuan dan puan, dia adalah satu pakaian yang sangat mahal. Kerana pakaian ini akan bawa kita masuk dalam syurga. Sebab tu orang yang bertakwa, syarat-syarat dia akan buat segala benda yang Allah suruh. Dia akan tinggalkan segala benda yang Allah larang dengan sungguh-sungguh. Ini sifat orang-orang bertakwa. Sebab tu tuan dan puan, kalau sekarang muka tak berapa handsome, jangan risau. Masuk syurga, confirm handsome, confirm muda selama-lamanya. Kalau dekat dunia tuan dan puan rasa diri tak berapa kaya, jangan risau, jatuh pula benda ni. Rasa diri tak berapa kaya tuan dan puan, tak apa, jangan risau. Sebab apa jangan risau? Dalam syurga nanti, semua orang rumah dia bukan CBD.
Semua orang, rumah dia adalah istana. Sebab apa? Hakikat hidup dekat dunia ni dia adalah ujian. Tuan-puan, jika sekarang ni tuan-puan ada sakit, macam-macam sakit ada. Penceramah yang tengah ceramah ni pun ada sakit juga. Tapi tak payah cerita lah kat orang kan. Cerita dekat Allah je. Kalau tuan-puan ada sakit, jangan risau. Dalam syurga tidak ada lagi nama dia sakit. Dalam syurga tidak ada lagi namanya berpeluh. Dalam syurga segala-galanya indah. Masuk dalam syurga, dapat seekor kuda yang dijadikan daripada belian merah, bawa tuan dan puan pusing dalam syurga dalam keadaan terbang. Seronok tak bang? Seronok. Dalam syurga boleh beli belah tak Ji? Boleh. Dalam syurga boleh membeli belah. Tetapi bayaran dalam syurga adalah Bismillah. Ambillah barang tu. Sekarang kalau kita pergi pasar raya, jangan cuba-cuba. Memang halal. Dia ada yang halal, ada yang... Jangan cuba-cuba. Sebab dunia ni tempat ujian. Sebab tu tuan dan puan, hakikatnya dunia ni kecil je. Sebab itu ketika Nabi diuji oleh Allah bertalu-talu. Kalau tuan-puan tengok balik peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj kan, Nabi diuji oleh Allah bertalu-talu. Lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu. Jika tuan dan puan sekarang ni sedang diuji bertalu-talu, ingat balik masa Nabi kena uji bertalu-talu. Lalu Allah sediakan satu package travel. Tapi travel tersebut tidak didaftarkan dengan SSM lah. Bawa daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa, naik sampai langit. Lalu Rasulullah nampak apa? Betul, dunia ni kecil je bang. Sebenarnya dunia ni kecil tuan dan puan. Tapi selama ni sebab dunia tu duduk ada dekat hati, maka kita rasa besar.